Assalamualaikum dan salam sejahtera emosi daripada cikgu. Cikgu, saya nak berubah. Macam mana caranya? Sebelum tu jangan lupa like dan subscribe channel Dunia Kaunseling Cikgu Ezlin untuk lebih banyak perkongsian motivasi dan inspirasi. Seorang sarjana barat pernah mengatakan, self-discipline starts with the mastery of your thought. If you don't control what you think, you can't control what you do. Maksudnya di sini, anda perlu mengawal pemikiran anda, bijak berfikir supaya setiap perubahan yang akan anda lakukan bermula daripada pemikiran yang baik dan menghasilkan tingkah laku yang baik di kemudian hari. Baik anak-anak, apabila kita bercakap tentang perubahan, kita tidak boleh lari daripada pengertian tentang hijrah. Bermakna kita ingin berubah daripada satu situasi yang sebelumnya mungkin kurang baik kepada satu situasi yang lebih baik lagi. Tapi, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk jatuh berkali-kali dan cuba berkali-kali supaya akhirnya perubahan kita menjadi satu perubahan yang kekal dan konsisten. Ingat anak-anak, dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang penting keinginan anak-anak untuk berani mencuba dan berazam untuk menjadi lebih baik, menjadi individu yang lebih cemerlang, menjadi individu yang lebih bersemangat berbanding waktu sebelumnya. Setiap perubahan yang ingin anak-anak lakukan umpama satu perjuangan dalam kehidupan. Baik anak-anak, untuk berubah, kita perlu ada kunci perubahan dan cikgu percaya anak-anak pasti boleh melakukannya. Untuk berubah, kita perlu akui dan belajar daripada kesilapan yang pernah kita lakukan. Begini anak-anak. Pernah tak anak-anak ketika berjalan tersepak batu? Dan ada kalanya anak-anak ingin pergi ke satu destinasi, tersalah masuk simpang. Dan ada ketikanya ketika kita makan, kita tergigit pula lidah kita sendiri. Jadi, apa maknanya di sebalik semua itu? Maksudnya kita pernah melakukan kesilapan dalam kehidupan kita. Adakah setiap kali kita buat kesilapan, kita akan bercakap pada diri kita benda-benda yang negatif? Contohnya kita marahkan batu kerana berada di situ dan menyebabkan kita tersepak batu ketika berjalan. Ataupun kita marahkan simpang kerana berada di tempat yang salah. Atau kita kata kalau disebabkan kita tergigit lidah dan rasa sakit tu, jadi kita tak perlu makan lagi. Tak ada kan anak-anak, kita tak pernah menyalahkan batu. Kita juga tak pernah menyalahkan simpang. Dan kita juga tak pernah berhenti makan sampai hari ni. Walaupun kita pernah tergigit lidah kita sendiri. Kita terasa sakitnya. Tapi apa kita buat? Ya, kita belajar daripada kesilapan yang pernah kita lakukan. Kita jalan berhati-hati supaya dapat mengelakkan batu dan kaki tidak tersadung. Kita gunakan aplikasi Waze atau Google supaya setiap pergerakan kita tepat dan betul simpang yang kita masuk. Dan apabila kita makan, kita lebih berhati-hati. Hidup kita pasti tidak lepas dari melakukan kesilapan. Jadi anak-anak perlu bangkit. Perlu belajar berubah. Kerana orang yang cemerlang adalah orang yang belajar dari kesilapan dan tidak jatuh dua kali di tempat yang sama. Anak-anak, cikgu ingin bawa satu contoh tentang perubahan. Anak-anak biasa melihat rama-rama? Anak-anak tentu tahu bahawa rama-rama berasal daripada ulat, kepompong dan akhirnya barulah menjadi rama-rama yang cantik dan indah pada pandangan mata kita. Adakah rama-rama terus menjadi cantik sebegitu? Tidak. Rama-rama melalui proses yang dilalui satu demi satu secara berperingkat sebelum akhirnya menjadi seekor rama-rama yang cantik pada pandangan mata kita. Jadi anak-anak, untuk berubah ini kita perlu sabar dan lakukan dengan berdikit-dikit, beransur-ansur supaya perubahan yang kita lakukan itu mempunyai matlamat yang jelas
dan tercapai akhirnya. Baiklah, mari cikgu kongsikan 9 petua perubahan yang boleh kita jadikan panduan supaya anak-anak dapat melakukan perubahan dengan berkesan. Yang pertama, setiap perbuatan mestilah kita mulai dengan niat. Niat ini umpama kunci kepada semua perkara. Contohnya, jika kita nak buka pintu, kita perlu ada kunci. Nak menghidupkan kereta juga perlu ada kunci. Tapi suka cikgu mengingatkan bahawa niat yang anak-anak lafazkan perlulah niat yang baik, apa tingkah laku yang ingin anak-anak ubah. Yang kedua, pasang matlamat. Niat saja belum mencukupi. Tetapkan matlamat, apa yang hendak anak-anak capai, jangka pendek atau jangka panjang. Contohnya, mulai hari esok, saya ingin bangun awal setiap hari tanpa dikejut oleh ibu bapa. Yang ketiga, anak-anak perlu membuang semua prasangka negatif. Buang semua alasan dan prasangka negatif terhadap diri sendiri. Contohnya, kata-kata seperti, aku tak layaklah nak jadi baik. Aku ni kan tak pandai. Aku mesti tak mampu lakukan ni. Sebab belum cuba, belum tahu. Buang semua prasangka negatif. Contohnya, kalau aku buat benda ni, mesti ramai orang akan sokong aku. Jangan kita berfikiran negatif dan beranggapan bahawa orang akan mentertawakan usaha kita untuk berubah. Kita perlu kekal positif dan menghadapi semua dugaan dengan positif juga. Cikgu percaya pasti ramai rakan-rakan anak-anak akan menyokong sekiranya anak-anak ingin berubah ke arah yang lebih baik. Baik, yang keempat, anak-anak perlu kalis. Kalis apa? Anak-anak kena kalis cacian, kalis benci, kalis iri hati dan didik hati anak-anak supaya banyak-banyak bersabar. Setiap perubahan menuntut pengorbanan. Ingat anak-anak. Ya? Yang kelima, buat satu persatu langkah demi langkah. Susun strategi anak-anak untuk berubah secara perlahan-lahan. Petua berikutnya ialah tekad. Apabila anak-anak nak berubah, kena nekat. Berhenti berkata, belum sampai serulah atau nanti dululah. Sebab esok belum tentu lagi kita ada. Jadi lebih baik kita bertindak segera. Yang ketujuh, istiqamah dan konsisten. Apabila dah berazam untuk berubah, buat perubahan secara konsisten. Contoh nak bangun awal, pastikan bangun awal. Dalam soal ibadat pun sama, ya. Begitu juga dalam tugasan-tugasan sekolah. Buat secara berterusan, hari-hari, cuba dulu, baru anak-anak akan tahu kesannya. Yang ke-8, banyakkan berdoa. Bila kita nak berubah, memang banyak cubaan dan dugaan. Jadi, bermohonlah supaya dikuatkan iman dan berjaya juga kita mencapai apa yang kita hajatkan nanti. Dan yang ke-9, carilah kawan-kawan yang positif. Cikgu percaya sahabat-sahabat di sekeliling anak-anak adalah orang-orang yang sentiasa memberi sokongan. Carilah sahabat yang anda rasa selesa dan boleh menyokong niat suci anak-anak. Sahabat yang sentiasa memberi semangat pada waktu susah dan senang. Cuba anak-anak perhatikan gambar ini. Ada 2 balang, satu balang berisi beberapa ekor ikan, sementara satu balang lagi kosong. Apa yang anak-anak boleh faham daripada gambar ini? Kadang-kala kita perlu keluar daripada zon selesa. Keluar berhijrah mencari satu pengalaman yang baharu. Jangan takut pada cabaran kerana setiap perubahan memang ada cabaran. Ya, anak-anak perlu kekal positif. Sentiasa bergaul dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan segala usaha anak-anak akan membuahkan hasil yang baik. Baik, mari cikgu kongsikan satu kisah ataupun pengajaran daripada ilmu gelas kosong. Anak-anak tentu pernah melihat gelas yang kosong. Apabila kita nak berubah ke arah yang lebih baik, kita kena bayangkan diri kita sama macam gelas yang kosong. Kenapa kena bayangkan gelas kosong? Sebab kalau gelas itu kosong, boleh tak cikgu tambah air? Jawapannya tentu boleh, kan? Tapi kalau gelas dah penuh, cikgu tambah lagi air, apa akan terjadi? Ya, betul. Gelas akan penuh dan air akan tumpah. Analoginya begini.
Setiap perkara baru yang kita nak belajar, nak berubah, kita kena selalu anggap diri kita ni macam gelas kosong. Kita kena buang semua ego kita, buang prasangka kita supaya bila orang bagi kita ilmu, kita terima semua macam gelas yang kosong. Air boleh masuk dengan mudah, begitu juga ilmu. Kalau kita selalu bawa gelas penuh, umpamanya kita rasa diri kita sudah hebat, tak perlu belajar lagi, tak payah berubah lagi ke arah yang lebih baik. Kita bawa ego kita, bahaya. Sebab apa? Kita ni manusia tak pernah sempurna. Sentiasa ada kelemahan. Anak-anak boleh faham kan? Dalam kelas pun begitu juga. Sentiasa anggap diri kita ni umpama gelas yang kosong, yang selalu tertunggu-tunggu apa ilmu yang cikgu nak kongsi hari ni. Macam-macam perisa, macam-macam pelajaran. Indah kan kalau kita sentiasa anggap diri kita gelas yang kosong? Baik, cikgu telah kongsikan 9 petua dan ilmu gelas kosong. Agak-agak dapatkah anak-anak senaraikan semula apa perkara-perkara yang telah cikgu kongsikan? Anak-anak ingat, senjata seorang pelajar itu adalah pen dan kertas. Sentiasa catat apa perkara-perkara penting yang kita dapat di sekeliling kita. Mungkin satu hari ianya akan berguna untuk kita. Baiklah anak-anak, sebagai pengakhiran kepada video cikgu hari ini, cikgu ingin berkongsi satu petikan kata-kata hikmah. Hanya ada 2 jenis anak muda di dunia ini, iaitu mereka yang menuntut perubahan atau mereka yang menciptakan perubahan. Silakan pilih perjuanganmu. Dan yang kedua, if you change nothing, nothing will change. Bulatkan tekad anda, bulatkan azam anda, cipta perubahan yang positif, jadi orang yang positif, bercakap benda-benda yang baik, berfikiran yang baik-baik, seterusnya tunjukkan tingkah laku yang baik-baik. Cikgu pasti anda akan menjadi anak-anak yang cemerlang, anak-anak kebanggaan guru dan ibu bapa. InsyaAllah, semuanya akan menjadi hebat dan terbaik untuk diri anak-anak. Ingat anak-anak, bila kita nak berubah, kita kena tabah, jangan rebah. Walaupun payah, kita redah. Pesanan ikhlas dari Cikgu Ezlin untuk anda semua. Terima kasih dan Assalamualaikum.